Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Exuberan yang cikgu sayangi. Untuk fizik tingkatan 5 KSSM hari ini, kita teruskan dengan bab 1 iaitu daya dan gerakan 2 yang mana cikgu nak fokus kepada subtopik 1.2 iaitu berkaitan dengan leraian daya. Okey, leraian daya. Di akhir pembelajaran ini, cikgu mengharapkan anak-anak dapat memerihalkan leraian daya dan satu lagi dapat menyelesaikan masalah melibatkan daya paduan dan juga leraian daya. Kita teruskan dengan definisi. Apakah itu leraian daya? Jadi di sini definisi leraian daya merujuk kepada proses kita meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. Proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. Jadi apa itu satu daya tunggal yang mana kita nak leraikan kepada komponen-komponen daya yang dimaksudkan itu. Rujuk contoh dalam rajah ini. Dinyatakan daya tarikan apabila budak ditarik. Sebelum itu, pada budak tersebut, satu daya yang bertindak ke atas budak tersebut iaitu tindak balas normal dan cikgu simbolkannya sebagai R. Dan suatu daya iaitu berat yang sentiasa bertindak ke bawah yang mana kita boleh simbolkannya sebagai W. Dan ada daya geseran di mana daya geseran ini adalah daya yang sentiasa menentang gerakan. Jadi ini adalah FR, friction. Sekarang dinyatakan budak ini ditarik dengan suatu daya tarikan. So, daya tarikan ini sebenarnya kita refer apa yang kita bincangkan sekarang ini iaitu daya tunggal. Daya tunggal. Di mana daya tarikan itu adalah suatu daya tunggal yang mana kita akan leraikannya kepada dua komponen. Jadi apakah komponen-komponen tersebut? Rujuk rajah di sebelah sini ya. Dua komponen yang dimaksudkan ini ialah berkaitan dengan satu komponen yang kita panggil sebagai komponen mengufuk daya tarikan. Dan satu lagi iaitu komponen menegak daya tarikan. Jadi dekat tengah ni ada daya yang kita panggil F tunggal tadi. Yang mana F tunggal dalam situasi sekarang ialah daya tarikan. Jadi daya tarikan itu dileraikan kepada dua komponen. Iaitu yang pertama komponen mengufuk daya tarikan dan satu lagi komponen menegak daya tarikan. Jadi di sini merujuk kepada komponen mengufuk daya tarikan dan ini pula adalah komponen menegak daya tarikan. Dan di sini sebenarnya terdapat suatu sudut yang dicangkum di antara daya tunggal dan komponen bagi komponen mengufuk daya tarikan. Baik, yang seterusnya bagaimana langkah-langkah untuk penentuan leraian daya? Dalam rajah F ini bertindak ke atas bongkah. Bongkah adalah satu jasad dan ada F bertindak ke atas jasad tersebut dan F ini kita boleh refer sebagai F tunggal yang bertindak ke atas jasad tersebut. Yang mana F ini kita nak leraikan kepada komponen-komponen dua komponen tadilah iaitu komponen mengufuk dan juga komponen menegak. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kita akan lukis komponen mengufuk. Yang mana komponen mengufuk itu kita boleh represent dia sebagai Fx. So, ini adalah Fx. Manakala komponen menegak pula, kita nyatakannya sebagai Fy. Jadi Fx dengan Fy, Fx adalah komponen mengufuk, manakala Fy adalah komponen menegak. F ini adalah daya tunggal yang kita nak leraikan. Jadi langkah yang kedua pula kita ada magnitude component di mana Fx dinyatakan sebagai F cos theta manakala Fy pula F sin theta. Di sini sebenarnya melibatkan pembuktian. Bagaimana Fx itu kita boleh nyatakannya sebagai F cos theta. Bagaimana pula Fy kita nyatakan sebagai F sin theta. Jadi di sini penjelasan menggunakan trigonometri. Sebagai contoh, bagaimana kita nak menghasilkan bagaimana Fx itu bersamaan dengan F cos theta. Sekarang ini adalah theta yang kita ada. Kita buat satu-satu dengan maklumat trigonometri. Ini adalah AC. AC merujuk kepada daya F.
AD pula merujuk kepada Fx. Okey, dengan ada Fx, dengan ada F dan juga ada theta. Okey, merujuk kepada trigonometri. Okey, theta ada suatu maklumat bersebelahan dan ada satu maklumat berkaitan dengan hypotenuse. Jadi ia merujuk kepada cos theta bersamaan dengan Fx per dengan F. Maka kalau kita olah formula ini, kita akan dapat Fx itu bersamaan dengan F cos theta. Sebab itulah Fx ini bersamaan dengan F cos theta menggunakan maklumat yang dicangkum pada sudut theta tersebut. Okey, yang seterusnya untuk Fy, bagaimana pula kita mendapatkan berkaitan dengan Fy ini adalah F sin theta. Okey, di sini ada AB. AB merujuk kepada Fy. Okey, dan ada AC merujuk kepada F yang kita nak bincangkan. Okey, cuba cikgu alihkan kedudukannya. Okey, Fy cikgu nak letak di sini. Jadi sekarang rujuk untuk garisan yang berwarna merah sahaja ya. Jadi sudut pun masih sudut theta yang sama. Jadi di sini dengan maklumat yang ada, kita ada berkaitan dengan trigonometri, kita ada maklumat bersetentang dengan sudut dan hypotenuse. Jadi bersetentang adalah sin theta iaitu Fy per dengan F, maka Fy kita boleh olah, kita akan dapat F sin theta. Sebab itulah di bahagian menegak kita akan dapat suatu formula iaitu Fy bersamaan dengan F sin theta. Okey, baik, yang seterusnya berkaitan dengan bagaimana untuk kita leraikan ini contoh soalan. Okey, leraikan daya kepada dua komponen daya bagi objek yang bergerak pada arah yang tidak selari dengan arah tindakan daya. Okey, komponen nak menghitung komponen mengufuk dan juga menegak. Okey, baik, sekarang kita hitung dulu komponen mengufuk. Pada rajah ini diberikan satu keadaan di mana seorang wanita mengemop lantai. Okey, dan daya yang dikenakan pada batang mop ini adalah dengan nilai 32 Newton dan ini merujuk kepada F tunggal. Okey, F tunggal. Yang mana F tunggal inilah yang kita nak leraikan kepada dua komponen iaitu Fx dan juga Fy. Okey. Anak-anak diberikan suatu sudut 60 di sini. Jadi cuba kita alihkan sudut 60 ini ia berada pada permukaan lantai. Okey, supaya kita akan dapat satu keadaan di mana ini adalah theta, di mana theta di sini akan merujuk kepada sudut 60 darjah. Okey, dan ini adalah Fy dan ini adalah Fx. Okey, merujuk kepada perbincangan dalam slide sebelum ini ya. Fx ini adalah berkaitan dengan F cos theta. Manakala Fy pula F sin theta. Jadi untuk mencari komponen mengufuk. So komponen mengufuk di sini iaitu komponen mengufuk iaitu kita ada Fx sama dengan F cos theta. Dan F di sini akan melibatkan daya yang diberi tadi iaitu 32 cos 60 bersamaan dengan 32 cos 60. So kita akan dapat nilai 16 Newton. Okey, 16 Newton. Yang kedua, B. Kita nak menghitung komponen menegak. So komponen menegak Fy bersamaan dengan F sin theta. So masukkan nilai 32 sin 60. Maka kita akan dapat jawapan 27.71 Newton. Okey, jadi kita akan leraikanlah kepada dua komponen tadi iaitu Fx dan juga Fy. Okey, yang seterusnya. Jika diberi soalan sebegini, komponen tentukan magnitud komponen berat murid selari dengan satah condong dan berat murid berserenjang pula dengan satah condong. Okey, rujuk rajah. Sekarang kita keluarkan daya-daya yang boleh kita terbitkan di sini. Sekarang kita ada daya yang sudah diberikan di sini berat iaitu W yang sentiasa bertindak ke bawah dengan nilai 300 Newton. Okey, yang sentiasa bertindak ke atas objek selari dengan satah ini adalah
berserenjang dengan sata. Ini adalah R. Okey, jadi dan sekarang ni kita cuba mengeluarkan maklumat ya, dan kita mempunyai sudut 50 di sini. Sekarang kita nak meleraikan berat murid yang selari dengan satah, selari dengan satah. Jadi okey, bersama-sama dengan cikgu akan unjukkan ini yang berwarna hijau ni. Okey. Ini adalah yang hijau yang pertama ni, cikgu nak cari yang selari dengan satah. Okey, yang hijau ini cikgu nak rujuk yang berserenjang dengan satah. Okey, maknanya yang ini adalah W yang cikgu akan leraikan selari dengan satah. Yang ini pula W yang akan cikgu leraikan berserenjang dengan satah. Jadi sudut ini akan berada di sini sekarang. Okey, 50 akan berada di sini. Okey, sekarang dengan teori yang asal kita ada, iaitu ni F, ini Fx dan ini Fy. Okey, bersama-sama dengan cikgu cuba kita mencari persamaan. Okey, mencari persamaan yang boleh kita dapat di sini. Okey, W kita akan refer sebagai F. Okey, ni W. Manakala W selari pula. Okey. Okey, sebelum W selari, W serenjang dulu W serenjang. Okey, ada sudut dekat sini. Okey, ada sudut. Okey, sebelah ya. Okey, ni theta. Okey, W di sini cikgu rujuk sebagai F. Okey, yang berserenjang ini adalah W yang berserenjang ini berada di antara sudut dan juga W. Jadi, cikgu akan refer ini sebagai Fx. Okey, dan W selari ini pula adalah Fy. Okey, jadi sekarang kita nak mencari komponen berat murid yang selari. So, yang selari ini adalah di sini. Jadi, untuk menjawab yang A, W yang selari. Jadi mengikut apa yang cikgu dah tunjukkan kepada anak-anak, W selari ni sama dengan Fy. So Fy kalau ikut teori kita adalah F sin theta. Okey, F di sini merujuk W. So W sin 50. W ini adalah 300. Sin 50. Maka 300 sin 50 kita akan dapat 229.81 Newton. Okey, yang B pula kita nak mencari komponen berat yang berserenjang dengan satah condong. Jadi yang berserenjang ini cikgu dah tunjuk ianya bersamaan dengan Fx. So Fx mengikut teori kita, F adalah F cos theta dan F di sini adalah W cos theta. W cos theta dengan W cos 50. So W 300 cos 50, maka kita akan dapat nilai 192.84 Newton. Okey. Jadi, ini adalah untuk bagaimana kita nak mencari berat murid yang selari dan juga berserenjang. Okey, fahamkan konsep yang utama tadi dan kita gunakan untuk berdasarkan rajah yang diberi. Okey, baik. Yang seterusnya, menyelesaikan masalah melibatkan daya paduan dan leraian daya. Okey, soalan ini. Okey, diberikan maklumat ada T, R, FR dan W. Okey, ni dalam jadual 1.5 ni diberikan magnitude. Okey, nilai-nilai yang terdapat untuk T, W, R dan FR. Soalan, hitungkan magnitude komponen mengufuk dan menegak bagi T. Jadi sekarang kita ada T. Okey, cuba kita keluarkan komponen mengufuk tersebut. Okey, bersama-sama dengan cikgu. Okey, ini 30 adalah theta, ini adalah Tx. Okey, ini adalah Ty. Jadi untuk menjawab soalan yang pertama, Tx bersamaan dengan T cos theta bersamaan dengan T dengan nilai 36, cos theta kita 30 darjah, maka T cos theta
iaitu 36 cos 30, kita dapat nilai 31.18 Newton. Okey, untuk Ty pula, T sin theta 36 sin 30, maka kita akan dapat jawapan 18 Newton. Okey, baik. Untuk yang seterusnya, untuk soalan B, untuk soalan B, untuk menghitung daya paduan. Untuk menghitung daya paduan. Okey, kita teruskan B, cari daya paduan. Jadi daya paduan ni kita cuba ulang kaji balik bagaimana kita nak mencari daya paduan. So daya paduan kita cuba cari untuk mengufuk dulu. Okey, maka untuk F ufuk, kita ada Tx dan Fr. Okey, apabila bertentangan kita perlu tolak. Jadi Tx tolak dengan nilai Fr. Maka Tx kita dah dapat 31.18 tolak dengan Fr iaitu diberi 20. Maka nilai daya mengufuknya adalah 11.18 Newton. Okey, sekarang kita cari pula F tegak. Okey, F tegak kita ada R, kita ada Ty dan kita ada W. Maka R tambah dengan Ty. Okey, W bertentangan arah, maka kita akan tolak dengan W. So nilai R kita ada 6, tolak dengan Ty kita cari tadi iaitu 18. Okey, tolak tambah dengan 18, tolak dengan W iaitu 24. Maka kita akan dapat nilai 0 Newton. Jadi untuk menjawab soalan B, tentukan magnitud dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkar. Jawapannya adalah 11.18 Newton. Okey, pada arah mengufuk. Okey. Untuk soalan yang C. Okey, soalan C. Okey, berapakah pecutan? So, kita akan guna formula F sama dengan MA, di mana ini adalah formula hukum Newton yang kedua. Jadi, kita nak mencari A. So, F per dengan M, maka F dengan nilai kita tadi 11.18 per dengan 2.4 kg, maka jawapan akhirnya adalah 4.66 ms negatif 2. Okey. Okey, baik. Untuk penyelesaian masalah yang kedua, contoh yang kedua. Okey, rajah menunjukkan gambar rajah jasad bebas bagi sebuah bongkar yang menggelongsor menuruni satah condong yang licin. Okey, anak-anak perlu tahu apabila satah condong itu licin, maka kita akan abaikan geseran. Okey, apabila kita abaikan geseran, maka ia tidak akan melibatkan FR. Jadi, sekarang kita nak melukis komponen yang selari dan juga yang berserenjang. Okey, di sini ini adalah komponen yang cikgu leraikan W selari dengan satah condong. Ini pula cikgu leraikan kepada W yang berserenjang dengan satah condong. Dan di sini adalah sudut 60. Okey, sudut yang dicangkum pada satah condong kita boleh alih berada di sini. Okey, untuk soalan B, tentukan daya paduan. Untuk tentukan daya paduan, kita perlu menghitunglah nilai nilai W selari dan juga W serenjang. Jadi, merujuk kepada bagaimana kita nak menghitung W selari dan juga W serenjang. Okey, ini adalah yang asal kita, iaitu ini Fx, ini F, ini Fy. So, cuba kita bentukkan kita gabungkan yang manakah bersamaan dengan teori asal kita. Okey, W selari dan juga W serenjang. Okey, W ini merujuk kepada F. Okey, jadi sekarang W serenjang kita adalah di antara sudut. Jadi ini sebenarnya Fx. Okey, ini adalah Fx. Manakala yang selari ini akan merujuk kepada Fy. Jadi kalau kita nak menghitung daya paduan, kita perlu hitung dulu nilai-nilai komponen pada Fx dan juga Fy. Jadi kita hitung yang pertama W yang selari, di mana W selari kita dah nyatakan dia adalah Fy. So Fy adalah F sin theta. Okay, Fy adalah F sin theta. Jadi F sin theta kita ubah kepada yang ada dalam soalan ni, iaitu W sin theta. So, W kita adalah 24.
sin 60. So jawapannya adalah 20.78 Newton. Okey, untuk W yang serenjang pula, ia merujuk kepada Fx, di mana Fx adalah kita guna F cos theta. So W cos theta. Jadi 24 cos 60. Maka kita akan dapat nilai 12 Newton. Okey, untuk mencari daya paduan, kita kena mengaplikasikanlah untuk pada satah, pada permukaan satah condong dan juga berserenjang. Jadi untuk F yang mengufuk ataupun yang selari dengan satah condong, kita ada W selari sahaja. Kita ada W yang selari sahaja. So nilainya adalah 20.78 Newton. Tetapi untuk F yang berserenjang, iaitu sama dengan F yang berserenjang juga, W yang berserenjang. Sama dengan, untuk serenjang kita ada 12 dan juga nilai W serenjang. Jadi kita ada 12 tolak dengan nilai 12. Maka kita akan dapat yang berserenjang itu jawapannya adalah 0 Newton. Maka berapakah daya paduan yang bertindak ke atas bongkar itu? Nilainya adalah 20.78 Newton. Ini adalah daya paduan lah. Untuk situasi yang dibincangkan. Untuk soalan C. Untuk soalan C, menghitung pecutan bongkar jisim dengan jisim 2.4 kg. Maka kita gunakan formula hukum Newton yang kedua. F sama dengan MA. Maka A bersamaan dengan F per M. Jadi kita ada nilai tadi 20.78 per dengan 2.4 kg. Maka kita akan dapat nilai 8.66 ms negatif 2. Okey. Baik, yang seterusnya untuk praktis formatif 1.2. Okey, untuk yang pertama kita nak leraikan daya komponen mengufuk dan juga menegak. Untuk 1A, ini adalah Fx, ini adalah Fy. Sangat mudah yang ini. So Fx sama dengan F cos theta. So 70 cos 42. 70 cos 42 bersamaan dengan 52.02 Newton. Manakala untuk Fy kita leraikan F sin theta. 70 sin 42 bersamaan dengan 46.84 Newton. Okey, untuk yang B. Untuk B, iaitu ini adalah theta. Jadi apabila kita menghadap, ini adalah theta, ini adalah F, ini adalah Fx sebenarnya. Ini adalah Fy. Maka Fx sama juga F cos theta 90 cos 64 bersamaan dengan 39.45 Newton. Fy pula F sin theta bersamaan dengan 90 sin 64. Maka kita akan dapat 80.89 Newton. Okey, baik. Yang terakhir untuk formatif 2. Rajah menunjukkan seorang lelaki menolak mesin rumput dengan daya 90 Newton. Sekarang leraikan daya tersebut kepada komponen mengufuk dan menegak. Jadi kita cuba melakarkan dalam rajah ini. Ini adalah F. Ini sudut 60. Maka kalau leraikan pada tanah. Ini adalah F tunggal. Maka sudut 60 di sini theta kita sebenarnya sudut 30. So ini adalah Fx, ini adalah Fy. Jadi nak leraikan kepada komponen mengufuk. So Fx sama dengan F cos theta 90 cos 30 bersamaan dengan nilai 77.94 Newton. Manakala komponen menegak pula kita refer Fy bersamaan dengan F sin theta
90 sin 30. So, kita akan dapat nilai 45 Newton. Okey. Dan akhir sekali, nyatakan komponen mengufuk dan menegak. Okay, fungsi komponen mengufuk dan menegak. Fungsi. So, fungsinya adalah yang pertama, komponen mengufuk adalah untuk menggerakkan rumput ke hadapan. Menggerakkan mesin rumput ke hadapan. Okey, manakala komponen menegak pula adalah untuk menekan mesin rumput pada permukaan padang. Okey, sekian dahulu untuk tugasan kita untuk kelas pada pagi ini. Okey, diharapkan dapat membantu anak-anak sekalian untuk memahami subtopik 1.2 berkaitan dengan leraian daya. Okey, sekian, terima kasih.